Heltra melonjak serta projek penyatuan dan pemulihan terima agihan interim. PRU dan Melaka 28 pusat penanaman calon dibuka esok. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Nur Samri. Berita wilayah hari ini akan melintas langsung dari Sarawak, Perak dan Sabah. Fokus hari ini situasi banjir akibat fenomena air pasang dan persiapan menghadapi musim tengkujuh. Setia sejam bersama kami dalam berita wilayah. Kerajaan komited melaksanakan inisiatif-inisiatif bagi mendukung kesejahteraan rakyat khususnya orang kurang upaya OKU, wanita, warga emas, kanak-kanak dan keluarga. Antaranya program Yayasan Keluarga Malaysia yang diperuntukkan sebanyak 25 juta ringgit. Beberapa program telah dirangka untuk memastikan nasib anak-anak ini terus dibela. Selain daripada bantuan keuangan, anak-anak ini juga akan dibantu dari segi emosi mereka dalam mendepani cabaran yang dihadapi ketika membesar tanpa ibu dan bapa. Berucap pada Majlis Pelancaran Sambutan Bulan Keluarga Malaysia PKM 2021 di Taman Botani Perdana, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memberitahu fungsi yayasan ini juga diperluaskan bagi membantu anak-anak keluarga Malaysia yang lain yang memerlukan sokongan yang sama. Perdana Menteri turut maklumkan melalui yayasan berkenaan 11 juta ringgit diperuntuk untuk hampir 50,000 wanita menjalani program ujian subsidi mamogram dan saringan HPV DNA secara percuma. Manakala 130,000 remaja wanita B40 akan menerima kit asas kebersihan diri percuma melalui 18 pusat remaja Cavitin LPP KN. Seiring semangat dan aspirasi keluarga Malaysia, Perdana Menteri mengisytiharkan Bulan Keluarga Kebangsaan dikenali sebagai Bulan Keluarga Malaysia mulai tahun ini. Bulan November setiap tahun diisytiharkan sebagai sambutan Bulan Keluarga Kebangsaan sejak tahun 2012 bertujuan menggalakkan penglibatan semua pihak untuk mengukuhkan institusi keluarga dalam sosioekonomi negara. Keluarga Malaysia bertunjangkan 3 teras utama iaitu keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran yang mempunyai visi jangka panjang untuk memulihkan negara dengan pendekatan kekeluargaan. Jelasnya lagi, selain penyertaan kementerian-kementerian dan kerajaan negeri sebagai penggerak utama program, kerajaan juga amat berharap sektor swasta, badan bukan kerajaan NGO dan komuniti-komuniti turut mengambil bahagian agar program kesejahteraan keluarga dilaksanakan sebaik dan sebanyak mungkin mengikut kapasiti masing-masing. Sambutan BKM dianjurkan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menerusi Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga LPP KN. Prihatin dengan situasi semasa keharmonian rumah tangga keluarga Malaysia, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat mengilhamkan inisiatif prihatin rumah tangga. Menurut Menterinya Datuk Seri Rina Harun, inisiatif itu membolehkan keluarga yang berhadapan gelora dan getir kehidupan berkeluarga dapat berhubung terus dengan Kaunselor Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN bagi sesi kaunseling dan nasihat pakar. Inisiatif ini direalisasikan dengan memperkenalkan talian bebas tol Family Care at LPP KN 1-800-820-300. Kadar perceraian di waktu pandemik ini meningkat
direkodkan hampir 70,000 pasangan yang merekodkan perceraian dalam tempoh hampir 2 tahun ini. Maka kita perlu untuk mengukuhkan institusi kekeluargaan ini. Menteri Wilayah Persekutuan. Kementerian itu juga menyediakan khidmat sokongan psikososial yang dinamakan Pusat Sokongan Sosial Setempat. Ia sebagai saluran alternatif perkhidmatan pertanyaan dan aduan di kawasan tumpuan masyarakat. Felcra berhad mencatat keuntungan interim RM251.1 juta bagi tempoh kewangan 1 Mei hingga 31 Ogos 2021 melibatkan hasil daripada projek penyatuan dan pemulihan PNP. Daripada keuntungan berkenaan 68,930 peserta daripada 719 projek penerima agihan interim 2 2021 berjumlah RM131.54 juta secara berperingkat bermula semalam. Dalam kenyataan, Felcra memaklumkan keuntungan melonjak 155% atau RM152.94 juta lebih tinggi berbanding yang direkodkan interim sama tahun lalu. Pengerusinya Datuk Ahmad Jazlan Yaakob berkata harga komoditi yang tinggi menyumbang kepada kejayaan syarikat menjana keuntungan lebih positif berbanding tahun lalu. Melangkah ke hadapan, Felcra komited menyediakan lebih 2,500 peluang pekerjaan sebagai operator penuaian di seluruh negara untuk memenuhi keperluan penuaian dan pengurusan pokok. Ia mampu menawarkan pulangan yang lumayan serta pelbagai insentif bagi mereka yang berminat. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM sentiasa berkolaborasi bersama agensi berkaitan keselamatan bencana banjir khususnya mengenai ramalan cuaca termasuk kenaikan paras air, cerun bahaya dan keadaan jalan yang terputus akibat banjir. Kerjasama bagi memudahkan operasi menyelamat dan penyaluran bekalan barangan makanan kepada mereka yang terjejas. Ketua Pengarahnya Datuk Seri Muhammad Hamdan Wahid berkata kesemua maklumat itu penting bagi memastikan anggotanya dapat memantau segera bencana. Lokasi berisiko di seluruh negara dikenal pasti melibatkan Pahang, Johor, Kelantan, Sabah dan Sarawak. Bagaimanapun tahun ini negeri lain tidak terkecuali diancam banjir termasuklah Kedah. 5 helikopter dan pasukan drone membantu pemantauan banjir. Kita percaya dengan kesiapsiagaan ini sekurang-kurangnya kalau berlaku juga bencana banjir yang ekstrim, ianya mudah untuk kita bergerak, membantu dan juga memindahkan mangsa-mangsa ini. Beliau menyatakannya selepas Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang tahun 2020 dan penyampaian sijil 30 tahun perkhidmatan di Alustar. Pilihan Raya Umum PRU Dewan Undangan Negeri Dun Melaka ke-15 bakal menjadi penentu kepada tadbir urus kerajaan negeri yang baru selepas 2 kali Melaka bertukar pentadbiran dalam tempoh 3 tahun. Berbeza dengan pilihan raya negeri PRN atau pilihan raya kecil PRK yang biasa dilaksana sebelum ini, PRU Dun Melaka dijangka bakal memperlihatkan lanskap baru dalam dunia politik. Sejauh mana harapan rakyat terhadap pelaksanaan PRU di Melaka? Wartawan Nurul Ashikin Abdul Halim ada laporannya. Harapan negeri ini stabil dari segi ekonomi lah, dari segi kita negeri pelancongan kita dan juga sosial, budaya sosial ekonomi. Harapan tinggi ini untuk supaya kerajaan yang dibentuk ini dapat meningkatkan
kestabilan politik dan juga kesejahteraan rakyat. Kalau kita tengok hari ini, kalau boleh insiden yang berlaku Kelompat Parti ini dapat dielakkan. Sebagai rakyat Melaka, saya juga sebagai pengundi di negeri Melaka, saya harap akan masa PRU ni nanti siapa-siapa yang terpilih dan dipilih akan datang ni harap dapatlah orang kata beri tumpuan pertama-tamanya kepada rakyat lah. Rakyat bawah ni, pedagang-pedagang kecil yang banyak yang PKP ni, yang COVID ni banyak yang dah gulung tikar lah. Jadi berbeza dengan pilihan raya negeri dan pilihan raya kecil sebelum ini, pilihan raya umum DUN Melaka bakal menentukan kestabilan politik di Melaka sekaligus memastikan kerajaan yang mentadbir negeri ini terus kukuh, khususnya dalam tempoh pasca pemulihan pandemik COVID-19. Menurut penganalisis politik Profesor Datuk Dr. Ismail Sualman, pelbagai kemungkinan boleh terjadi untuk penamaan calon bagi PRU DUN Melaka. Jadi apa pun kita tunggu dulu pengisytiharan sebenar, sebab kadang-kadang keputusan yang di akhir-akhir itu akan menjadi penentulah kepada mana-mana parti politik, dan mungkin juga ini merupakan strategi parti politik tertentu lah untuk dia menentukan sama ada dia akan berjalan bersendirian ataupun bersama dengan komponen-komponen ataupun gabungan parti-parti yang lain. Itu saya fikir menjadi asam garam dalam penamaan calon di dalam mana-mana pilihan raya. Apa yang diharapkan menjelang hari pengundian pada 20 November depan, pengundi dapat bersama melunaskan tanggungjawab memilih calon yang berkelayakan bagi mewakili mereka. Penentuan kerajaan pada masa akan datang ini ditentukan oleh tangan-tangan pengundi. Jadi kalau pengundi tidak turun, saya takuti bahawa mandat yang diberikan itu sebenarnya tidak melambangkan kepada keupayaan dan permintaan oleh rakyat sebenar. PRU DUN Melaka dilaksana susulan kemelut politik apabila 4 ADUN menyatakan tidak percaya kepada pentadbiran Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali pada 4 Oktober lalu, yang seterusnya membawa kepada pembubaran DUN pada 5 Oktober. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR kemudian menetapkan tarikh penamaan calon 8 November, undi awal 16 November dan tarikh mengundi 20 November. Siapa calon yang bakal dipertandingkan esok, sama-sama kita nantikan. Apa yang penting, anda lunaskan tanggungjawab untuk mengundi pada 20 November dalam PRU DUN Melaka ke-15. Nurul Ashikin Abdul Halim untuk Berita RTM. 28 pusat penamaan calon sempena PRU DUN Melaka giat melakukan persiapan terakhir bagi memastikan lancaran proses berkenaan esok. Laporan lanjut bersama wartawan Nur Syafina Sari. Silakan. Silakan. Terima kasih Nurul. Persiapan untuk penamaan calon esok sedang giat dijalankan di pusat-pusat penamaan calon. Ia termasuk pusat penamaan calon untuk DUN Serkam yang diadakan di Kompleks Japurun Serkam. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan perkara ini, kita bersama dengan Pegawai Pengurus PRU DUN Melaka bagi N26 DUN Serkam, Encik Muhammad Zahiruddin Muhammad Zahari. Okay, terima kasih Cik bersama kami. Cik, boleh tak Cik terangkan kongsikan sedikit tentang persediaan hari ini? Okey, terima kasih Puan. Alhamdulillah persediaan kita pun dah ada peringkat akhir. Untuk makluman seramai 20 orang kata kaki tangan ataupun kaki tangan di bawah pejabat RO terlibat dalam persiapan yang dilakukan semenjak daripada semalam. Itu persiapan kemah, dan hari ini kita persiapan di dalam dewan kita tumpu, dan termasuk kita ada buat dry run lah, maknanya kita buat rehearsal untuk persediaan bagaimana kita menerima penamaan calon pada hari esok. Dan kalau boleh saya terangkan, pergerakan pada hari esok kalau ikutkan pergerakan calon-calon berserta pencadang dan penyokong akan bergerak daripada pintu masuk utama Kompleks Japurun sebelum masuk ke Dewan Japurun yang sekarang kita berada ni. Dia akan melalui kemah saringan, iaitu saringan suhu biasa, dan sekiranya bergejala kita akan menghantar ataupun kita akan hantar diorang kepada kemah KKM, maknanya untuk saringan sekiranya bergejala.
dan sekiranya bebas daripada gejala dan sihat akan terus menghala ke Dewan dan kita ada sediakan ruang menunggu sebelum pengumuman pada 9 pagi untuk calon masuk ke dalam Dewan untuk menghantar borang penamaan calon dan segala dokumen yang berkaitan. Okey, mungkin ada nasihat kepada mereka yang terlibat esok. Okey, saya mengharapkan ataupun memberi nasihat kepada calon beserta pencadang dan penyokong yang akan hadir pada esok. Sila jaga SOP dan kalau boleh kekal sihatlah. Kalau boleh datang dalam kondisi yang sihat dan terbaiklah untuk kita mudah menjalankan urusan pada esok hari. Okey, terima kasih Encik. Jadi kami harapkan proses penamaan calon esok akan berjalan dengan lancar dan semua yang hadir akan mematuhi SOP yang ditetapkan supaya tiada penularan pandemik COVID-19 di sini. Jadi saya kira setakat ini sahaja dari Melaka. Kita kembali kepada Nurul di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Syafinas. Sementara itu, Jabatan Penyiaran Malaysia RTM sudah bersedia menyampaikan maklumat terkini dan sahih sepanjang pilihan raya umum PRU Dun Melaka. Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Razin Idris berkata, dengan persediaan lengkap beliau yakin orang ramai khususnya pengundi di Melaka boleh mendapatkan informasi yang sahih melalui RTM dari semasa ke semasa. Adalah kita akan ada buat sedikit liputan crossover di tempat-tempat yang ataupun di pusat-pusat calon yang kita rasakan perlu ya bagi menyiarkan maklumat yang terkini lah ya, dan juga yang paling pentingnya ialah pada 20 hari bulan hari pengundian besok. Yang itu kita akan bersama juga dengan selain daripada fasilitis ataupun kemudahan yang kita dah sediakan di Melaka, kita juga akan bersama dengan kemudahan yang kita ada di Angkasa Puri untuk sama-sama betul melaporkan atau memberikan maklumat tentang keputusan dan juga hasil daripada pilihan raya PRN yang ke-15 inilah, insya-Allah. Beliau berkata demikian selepas meninjau persiapan bilik gerakan RTM bagi PRU Dun Melaka di RTM Melaka. Laporan mengenai PRU ini akan dikongsikan di semua saluran TV dan radio RTM. Sejak Januari hingga September lalu, Pusat Wilayah Selatan SME Bank meluluskan pembiayaan RM255.3 juta membabitkan 115 pelanggan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Tan Sri Noh Omar berkata, jumlah pembiayaan itu melebihi sasaran awal kelulusan RM200 juta ditetapkan bank tersebut sepanjang tahun ini. Pusat Wilayah Selatan SME Bank memiliki 512 pelanggan melibatkan nilai pembiayaan RM505.6 juta. Setakat ini pembiayaan bernilai RM38 bilion telah diluluskan SME Bank dan memanfaatkan 20,543 PKS. Ada 3 inisiatif. Yang pertama iaitu kemudahan pembiayaan perniagaan melalui pelaburan equity dan ekosi equity. Ini dia peruntukan 600 juta. Kemudian juga memberikan pinjaman pembiayaan untuk IBS. IBS artinya untuk kontraktor daripada semua kategori lah, daripada G1 dan seterusnya. Ini 200 juta. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan program Jom Akses SME Bank Wilayah Selatan di Johor Bahru. Yang kedua, dalam perkembangan lain, Tan Sri Noh memaklumkan sebanyak 30 koperasi membabitkan lebih 800 usahawan di seluruh negara terjejas pendapatan sejak pandemik COVID-19 menular tahun lalu. Bagi membantu mereka, kerajaan memperuntukkan RM20 juta menerusi dana pemulih. Juga pembiayaan sehingga RM100,000 melalui program transformasi ekonomi gerakan koperasi transfer bagi membantu usahawan memulakan perniagaan. Berita dari Bumi ke Nyalang. Antara fokus hari ini perkembangan pembinaan blok Sekolah Kebangsaan Raya Jalan Haji Bul Hassan Kuching. Juga Gabungan Parti Sarawak giat merancang program pembangunan di Sarawak.
Buma kongsikan perinciannya. Baik, terima kasih Nurul. Projek Bina Baharu Blok Sekolah Kebangsaan Rakyat Jalan Haji Bol Hassan, Kuching dijangka siap April tahun hadapan. Menteri Kanan Kejaraya Datuk Seri Fadilah Yusof memberitahu projek berkenaan yang menggunakan sistem binaan berindustri IBS kini mencapai 70% dan beliau berpuas hati dengan perkembangan projek itu setakat ini. Jelas Datuk Seri Fadilah Yusof, projek itu setakat ini membabitkan kos keseluruhan kira-kira 1.4 juta ringgit dibiayai melalui peruntukan projek kecil luar bandar MRP dari Ahli Parlimen. Beliau yang juga Ahli Parlimen Petrajaya menambah peruntukan tambahan akan diusahakan bagi menyiapkan bangunan tersebut yang akan menempatkan pejabat pentadbiran sekolah, bilik serbaguna dan makmal. Beliau memberitahu pemberita selepas melawat tapak projek sekolah terbabit di Kuching. SK Rakyat merupakan sekolah bantuan dan kerajaan untuk menyediakan peruntukan dari segi pentadbiran dan membayar gaji guru-guru tetapi bangunan ditanggung oleh pihak sekolah sendiri. Dalam pada itu, Datuk Seri Fadilah yang merupakan Ketua WIP Gabungan Parti Sarawak GPS berkata sudah tiba masanya Perikatan Nasional PN menyokong GPS dalam pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-12 Sarawak. So it's time for them to show that they're supporting GPS. The GPS have done well, I think, in managing the state. In particular, managing not only COVID, but also how we address the crisis and how we put the economic stability of the state and helping the people. Tambah beliau, ia seperti mana yang telah dilakukan oleh GPS dalam membantu menstabilkan kerajaan di peringkat persekutuan. Program-program pembangunan yang sedang dirancang oleh Gabungan Parti Sarawak GPS perlu diteruskan dan dilaksana dengan lancar tanpa ada halangan atau gangguan. Menurut Timbalan Presiden Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB, Dato' Amar Douglas Sugambas merangkap Timbalan Ketua Menteri, ia boleh dipastikan melalui sokongan terhadap GPS pada pilihan raya negeri tidak lama lagi. Bercakap pada perjumpaan dengan pemimpin akar umbi PBB Bukit Saban di Sepau, Dato' Amar Douglas menjelaskan sokongan berterusan rakyat bermaksud agenda-agenda baharu pembangunan negeri juga dapat dilaksana dengan jayanya. Fokus GPS adalah untuk meningkat taraf sosioekonomi rakyat, terutamanya meningkatkan pendapatan penduduk luar bandar melalui aktiviti pertanian dan peternakan moden. Pada masa sama, turut menekankan pembangunan pendidikan dan usaha menambah baik kemudahan telekomunikasi. Tambah Datuk Amar Douglas, Sarawak bertuah mempunyai Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg yang memiliki cara tersendiri mencari serta mendapatkan perbelanjaan untuk membangunkan negeri ini. Terdahulu sebelum perjumpaan tersebut, beliau berkesempatan meninjau perkembangan kerja-kerja naik taraf dan pemulihan sistem saliran Tanjung Sebekut Sepau yang bernilai 3.8 juta ringgit. Pembinaan projek Jalan Telahak Meritam Buang Abai Pengkalan Rejab Fasa 4 di Limbang perlu disegerakan. Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar 2, Datuk Hasbi Habibullah berkata, projek berkenaan amat dinanti-nantikan penduduk, terutamanya mereka yang tinggal di pesisir sungai. Progres dalam briefing lah 80%. Dan supposed to be completed dengan EOT-nya 7 Januari 2022. Jadi kami berharap sangat kali lah dapat jalan raya di sepanjang pesisir sungai. So tu kita memohonlah kepada semua pihak ya. JKR watching the contractor pun ni tolonglah selesaikan amanah yang telah pun diberikan kepada anda semua lah untuk menyiapkan projek ini. Beliau yang juga Ahli Parlimen Limbang memberitahu jalan itu merupakan kemudahan infrastruktur yang ditunggu-tunggu dan menjadi harapan rakyat sejak sekian lama. Datuk Hasbi menyatakan demikian kepada pemberita selepas meninjau perkembangan projek terbabit di Limbang. Kolaborasi antara Miri FM dan RTM Negeri Sembilan dilihat satu langkah yang baik dalam usaha mengetengahkan budaya masing-masing. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin yang juga penyandang Ahli Dewan Undangan Negeri Senadin berkata, kerjasama ini dapat meningkatkan lagi taraf penyiaran selain berkongsi idea untuk menerbit program lebih menarik untuk pendengar.
Datuk Seri Lee Kim Shen berkata penganjuran program secara bersama ini bukan hanya untuk masyarakat dan pendengar melihat persembahan daripada artis jemputan semata-mata, malah menonjolkan penyampai radio di kedua-dua stesen. Tambahnya, penyampai-penyampai radio juga perlu memainkan peranan masing-masing untuk meningkatkan rating mereka. Beliau berkata demikian pada program rakaman Showcase Hello 2022 di Auditorium Pustaka Negeri Sarawak, Miri. Showcase Hello 2022 merupakan rancangan istimewa berbentuk rakaman yang akan disiar oleh Miri FM dan Negeri FM pada 1 Januari 2022 melalui akaun Facebook stesen masing-masing. Seramai 250 orang peserta dari Sarawak termasuk Semenanjung beraksi dalam program Sarawak Adventure Challenge SAC 2021 yang telah diadakan di Pekan Siniawan Bau pagi tadi. Penganjuran SAC edisi kelima tersebut melibatkan acara campuran sukan berbasikal dan larian merentasi laluan sepanjang 52 km melalui Serembu Eco Park serta beberapa kampung di sekitar Siniawan. Berucap ketika merasmikan program, Menteri Belia dan Sukan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah memberitahu walaupun jumlah penyertaan bagi SAC kali ini dihadkan berikutan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri berikutan pandemik COVID-19. Namun penyertaan peserta tempatan merekodkan peningkatan daripada 40% pada tahun sebelum ini kepada 90% pada kali ini. Berikutan itu, beliau berharap penganjuran SAC akan datang terus menyaksikan penyertaan lebih ramai peserta tempatan selain dari dalam dan luar negara. Beliau yang juga Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak juga berkata, program sukan riadah sebegini bukan sahaja penting dalam menerapkan budaya sihat dalam kalangan masyarakat, malah mampu mempromosi lokasi menarik di Bumi Kenyalang yang berpotensi untuk menjadi pilihan para pelancong. Justru beliau juga berharap penganjur SAC akan meluaskan lagi skop tempat-tempat menarik yang terdapat di Sarawak sebagai lokasi penganjuran pada masa akan datang. Sebuah bot nelayan tempatan ditahan pada jarak lebih kurang 9.5 batu nautika dari timur laut Tanjung Pasir Mas, Kuala Paloh di Tanjung Manis malam. Menurut Pengarah Zon Maritim Tanjung Manis, Komander Maritim Gilbert Tinggak Numpang, turut ditahan 4 kru warga tempatan termasuk tekong dan peralatan menangkap ikan serta hasil tangkapan ikan campur yang dianggarkan sebanyak 2 tan metrik. Komander Maritim Gilbert Tinggak menerusi kenyataan media memaklumkan bot terbabit dikendalikan seorang tekong dan 3 kru berumur lingkungan 20 hingga 49 tahun. Dedahnya tahanan dibuat semasa kapal maritim KM Semilang dalam rondaan operasi permai di sekitar perairan Belawai kira-kira pukul 2 petang. Kes disiasat di bawah Akta Perikanan 1985 kerana melanggar syarat lesen iaitu menjalankan aktiviti menangkap ikan di kawasan yang tidak dibenarkan. Baik saudara, sekian perkembangan berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Nurul di Angkasa Puri. Silakan Nurul. Terima kasih Bumah di atas perkembangan itu. Baik saudara, sebelum ke perkembangan berikutnya, kita ikuti perkembangan semasa cuaca bersama Pegawai Meteorologi Atikah Maziah Mukhtar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Paparan imej satelit semasa menunjukkan kelompok awan aktif ketika ini lebih tertumpu melibatkan bahagian pantai barat Semenanjung yang menunjukkan sekarang keadaan cuaca lembap sedang berlaku di kawasan yang tersebut. Untuk melihat keadaan cuaca yang lebih terperinci, kita beralih ke paparan imej gemar radar semasa. Mana diperhatikan, hujan lebat beserta debu petir masih lagi sedang berlaku, terutamanya melibatkan negeri Perlis, Kedah, Kelantan, Pahang, pedalaman negeri Selangor, negeri Sembilan dan juga negeri Johor, di mana keadaan cuaca lembap yang sedang berlaku ini masih lagi dijangka boleh berterusan sehingga ke awal malam nanti. Bagi negeri Sabah dan juga Sarawak pula, keadaan cuaca lembap yang berlaku melibatkan bahagian barat negeri Sarawak sejak dari awal pagi tadi kini sudah mula reda. Walau bagaimanapun, keadaan cuaca lembap masih lagi dicerap sedang berlaku melibatkan bahagian tengah dan juga utara negeri Sarawak serta melibatkan bahagian pantai barat,
Kudat, Sandakan dan juga Tawau negeri Sabah yang juga dijangkakan masih lagi boleh berterusan sehingga ke malam nanti. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Untuk mendapatkan maklumat cuaca yang lebih terperinci, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau menerusi laman sosial media kami seperti yang telah tertera di sini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya Atikah Marziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berbudi kepada tanah hasilnya pasti menjadi. Inisiatif berkebun di laman rumah beri inspirasi hasilkan pertanian bandar. Ini antara perincian dari Perak selain situasi semasa banjir kilat akibat fenomena air pasang besar. Perinciannya kita bersama Muhammad Nasrik Muhammad Nusyarah. Silakan Nasrik. Penduduk terjejas banjir kilat akibat fenomena air pasang besar di projek perumahan rakyat termiskin PPRT Pancur Pantai Remis mula pulang ke rumah masing-masing bagi membersihkan rumah mereka. Ini berikutan paras air mulai surut sepenuhnya pada pukul 9 pagi tadi. Penduduk terlibat memberitahu walaupun rumah telah banyak kali dinaiki air, fenomena air pasang besar kali ini merupakan kejadian yang paling buruk menjejaskan kediaman mereka. Memanglah banjir. Masuk saya yang ke sini 10 kali dah saya duduk tahun ni kan. Jadi air melintasi jalan. Melintasi jalan depan ni dan ada juga tempat-tempat yang lain sikit. Kira kami sini jadi masalah jugalah kan. Macam saya masalah dengan anak. Benda-benda barang-barang habis. Banyak tahun dah. Yang paling teruk? Paling teruk ni trip ni saya rasa. Paling dalam. Dulu kalau apa pun air daripada sungai tu aja yang naik. Dia tak yang belah sini tak kuat sangat, tapi pasal malam tu ribut. Di laut ribut kot. Alun daripada sana tu tolak kemarin. Perbezaan sekarang ni paling besar. Dulu masa kami tak rumah rumah atas kan. Sekarang rumah dah rumah bawah. Kalau boleh minta tamburkan tanah ke apa kan untuk bagi tak banjir lah. Tak kena apa yang pada orang-orang susah yang lainnya. Paling besar dulu lebih kurang 5 tahun lepas lah. Itu lebih kurang sikit pada ni, tapi yang ni lagi tinggi. Kami tak jangkau macam ni. Seperti air saya dah lapik, dah tinggi tu dah tak naik lah, biar tak naik lah kan. Dan naik begitu. Peti air memang tak boleh pakai dah. Lebih 20 keluarga di PPRT Pancur Pantai Remis dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS susulan fenomena air pasang besar yang berlaku sejak 3 hari lepas. Tiada latar belakang dalam bidang pertanian bukan alasan tidak boleh berkebun atau menghijaukan persekitaran rumah. Sebaliknya, ia boleh dilakukan jika seseorang mempunyai kesungguhan untuk mengusahakannya. Kegigihan seorang anak muda dari Ipoh yang bercucuk tanam di tepi laman rumahnya ini mungkin boleh dijadikan inspirasi. Laporan Nur Ain Abu Bakar. Melangkah masuk ke laman rumah Syed Azwan Syed Omar membuatkan saya merasa cukup teruja dengan pelbagai jenis tanaman yang tumbuh segar dan menghijau. Menurut pemilik Instagram Kebun Wan ini, beliau mula berjinak-jinak dengan aktiviti bercucuk tanam ketika tempoh Perintah Kawalan Pergerakan 2 tahun lalu. Minat dan hobi ni bagi saya tercetus daripada lepas saya duduk sini lah. Saya pindah ke sini dan saya duduk di kawasan kediaman corner lot ni. So saya rugikan ruang yang ada. Daripada naik rumput saya start menanam. Asalnya bukanlah saya hobi menanam, tapi bila saya start menanam dan menjadi tanaman tu membuat saya lagi semangat untuk menambah pelbagai jenis tanaman lagi dengan ruang yang ada.
Penanaman pelbagai jenis sayur-sayuran dan buah-bahan di atas tanah seluas 140 meter persegi ini menggunakan kaedah konvensional, hidroponik dan aquaponik. Setakat ini kira-kira RM5,000 telah dibelanjakan bagi mengusahakan kebun tersebut. Menurut Said, dia banyak mempelajari cara menanam daripada laman sosial dan internet selain berkongsi minat dengan rakan yang mempunyai kecenderungan sama. Bila menengok tanaman tu menjadi, so dia datang lagi semangat untuk saya. Memang semangat sebab dengan kehijauan. So saya balik kerja, saya tenang. Saya tengok balik pokok-pokok saya hijau. Kenalah menjadi time tu. So makin melonjaklah semangat saya untuk menanam pelbagai jenis tanaman dan cari yang sayur-sayur yang lebih cantik untuk dijadikan sebagai hiasan laman. Nyata usaha Said bersama isterinya ini berbaloi kerana mereka tidak lagi perlu ke pasar untuk membeli sayur-sayuran. Selain itu, hasil tanaman juga dikongsi bersama jiran dan kenalan yang berkunjung ke rumahnya. Diharapkan usaha ini dapat memberi inspirasi kepada masyarakat, khususnya mereka yang terjejas akibat pandemik untuk mengusahakan pertanian bandar. Nak masak apa ya hari ni? Masak lemak cili api lah. Senang bukan? Hanya petik sayur di belakang rumah, makanan lebih terjamin dan tidak perlu ke pasar. Paling penting, rajin menjaga tanaman bagi memastikan hasil yang diperoleh memuaskan. Jadi tiada lagi istilah tangan sejuk ataupun tangan panas. Seperti mana manusia, tanaman juga memerlukan makanan dan belayan untuk terus hidup. Jadi sama-samalah kita menyokong usaha ini, pertanian bandar demi manfaat bersama. Nur Ain Abakar, Berita RTM. Penggiat industri isukan di negeri ini menyambut baik peruntukan RM20 juta yang disediakan kerajaan menerusi bajet 2022. Presiden e-Sport Perak Muhammad Naim Al-Amin Syahrudin berkata, ia sekaligus mampu melonjakkan potensi sukan berkenaan selain terus melahirkan lebih ramai atlet muda berbakat. Peruntukan tersebut juga menunjukkan komitmen kerajaan dalam mengembangkan industri e-sukan yang semakin popular dalam kalangan masyarakat. Sport Perak memang kita menyokong sepenuhnya dan kita berharap agar bajet ini diperkasakan dan diturun di semua peringkat. Bukan hanya di peringkat kebangsaan tetapi di peringkat negeri, daerah dan juga peringkat kelab-kelab kecil di kawasan-kawasan. Sementara itu, pengecualian cukai pendapatan ke atas hadiah wang kemenangan e-sukan turut mendapat respon positif. Ya, bagus sebab kalau tengok daripada segi pandangan daripada negara barat, e-sport ni adalah satu carrier dah. Dan Malaysia cuba untuk meningkatkan opportunity kerjaya dalam Malaysia ni melalui e-sport. Kita tahu sekarang ni kita dalam norma baru, semua dalam sektor digital, dan e-sport ini merupakan satu saluran utama untuk membantu kerajaan supaya anak muda ataupun rakyat Malaysia dapat kerjaya dalam segi multimedia dan juga teknologi. Sekian paparan berita dari Perak. Terus patuh SOP ditetapkan. Bersama-sama kita putuskan rantaian penularan COVID-19. Untuk berita selanjutnya, kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih Muhammad Nasrik. Di Pulau Pinang, 130 rumah di Kuala Sungai Pinang dekat balik pulau terjejas susulan fenomena air pasang besar yang berlaku awal pagi tadi. Fenomena itu menyebabkan air naik hampir 1 meter ke dalam rumah penduduk sekitar. Menurut penduduk Taman Sungai Pinang, Siah Saad, perumahan tersebut telah 3 hari dinaiki air. Penat mencuci kan, nak cuci kan, nak mop dah 3 malam lah. Pukul 5 tidur. Orang pukul 5 kan terus nak cuci mop apa semua. Hari ni 3 hari kan. 3 hari. Masa yang tu sekali, masa yang air gunung-gunung Jerai punya kan, kepala air tu dia naik juga sini. Tapi tak teruk lah kan, naik dekat sini. Perasaan makcik? Sedih lah sebab barang-barang kami pun banyak lingkup kan. Kerugian banyak, tapi tak ada apa ni. Habislah barang-barang elektrik apa.
kami kan senang kan. Yang beli rumah perumahan 42,000. Nak beli kerja pula, kerja sendiri lah tu. Bila dah ada macam ni, kami rasa susah sikit lah nak perbelanjaan tu, nak repair, nak ni kan. Itu lah masalah kami. Yak ni ingat dalam pukul 12 lebih lah. Macam semalam pun sama kan, dia masuk dalam 12 lebih. Ni tu 12 malam lebih lah. Nak turut pun lambat kat. Saya pun jenuh kat. Duk buang ayak apa dalam ni pun sampai mall dekat pukul 7 pagi kat. Nak habis pun. Tak tahu memang tiap-tiap tu pun macam tu kan. Duk ayak duk naik macam ni. Saya duk kena macam ni kan. Macam mana lagi? Yang wajib yang mana yang tanggungjawab tu kalau tengoklah kan, kalau boleh tengoklah boleh buat apa yang patut lah. Sebab kami pun dah tak tahan ni kan, duk kena tiap-tiap tu memang duk kena lagu ni. Sementara itu di Perlis, paras air naik luar biasa di beberapa kawasan terutamanya di Pulau Ketam, Kampung Seberang Tok Pi, Pekan Kuala Perlis dan Kampung Seberang Ramai. Orang ramai dinasihatkan berhati-hati dan berwaspada dengan keadaan berkenaan. Mantauan Angkatan Pertahanan Awam APM Perlis awal pagi tadi mendapati paras kenaikan air laut mencecah 3.6 meter pada pukul 1.42 pagi yang menyebabkan kediaman penduduk dimasuki air. Menurut Pegawai Operasi APM Negeri Kapten Pertahanan Awam Muhammad Rohaizul Madis Lais Mansur, selain itu kediaman penduduk yang terletak berhampiran Sungai Perlis di Tok Kuning turut dinaiki air. Berikutan situasi terbabit 3 pasukan pemantauan dari APM Kuala Perlis, Arau dan Kangar telah digerakkan ke kawasan yang berlaku kenaikan air laut berkenaan bagi membantu penduduk terjejas. Beralih ke perkembangan dari Sabah, rakan penyampai Indonesia Daulus antaranya akan membawakan perincian mengenai kemunculan kluster baru COVID-19 di Ranau. Teruskan. Baik Nurul, kita mulakan dengan perkembangan semasa COVID-19. Kelalaian terhadap pematuhan prosedur operasi standard SOP serta perkumpulan orang ramai dalam majlis perkahwinan dan 2 upacara potong jambul yang turut dihadiri saudara mara dari luar daerah mencetus kluster baharu di Ranau. Menerusi kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, kluster Kampung Karanan yang melibatkan jangkitan komuniti ini telah menjangkiti 52 penduduk kampung. Kes indeks kluster membabitkan seorang kaki tangan awam Jabatan Kerja Raya Ranau. Datuk Masidi menegaskan kluster baharu ini merupakan peringatan penting tentang kepentingan mematuhi SOP sepanjang masa. Lebih-lebih lagi Sabah akan beralih ke fasa 4 Pelan Pemulihan Negara esok. Menurutnya banyak kelonggaran akan diberikan dalam fasa tersebut yang secara tidak langsung meletakkan tanggungjawab petugas barisan hadapan ke atas bahu rakyat sendiri untuk mengekang penularan COVID-19. Sementara itu, Datuk Masidi memaklumkan kesan positif pengambilan vaksin yang lengkap dapat dilihat melalui statistik harian pesakit baharu yang dijangkiti virus COVID-19. Jelasnya ini dapat dilihat menerusi 405 kes baharu yang dicatat hari ini, 387 orang atau 96% adalah pesakit kategori 1 dan 2, manakala hanya seorang pesakit dalam kategori 4 dan 5. Sejumlah 16 kes lagi masih dalam siasatan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Selepas penganugerahan kali pertama 31 tahun lepas, Anugerah Sastrawan Negeri Sabah kedua yang berlangsung malam tadi menobatkan seorang penulis prolifik, Azmah Nordin, sebagai penerima kedua. Penerima pertama anugerah berkenaan menjadi milik Allahyarham Datuk Ismail Abbas atau nama penanya Amil Jaya pada 1990.
Majlis penganugerahan disempurnakan yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, Kota Kinabalu. Bercakap kepada RTM, penulis novel kelahiran Kedah ini sempat menitipkan nasihat kepada penulis lain agar tidak berputus asa untuk menghasilkan karya dan mendalami ilmu sastra dengan gigi selain perlu kreatif, membuat kajian lebih mendalam bagi memastikan karya dihasilkan lebih berkualiti. Azma menerima warka penghormatan wang tunai RM30,000 selain kemudahan penerbitan karya dan penterjemahan karya yang sesuai ke dalam bahasa asing. Majlis turut dihadiri Tuan Puan Datuk Seri Panglima Dr. Haja Nurlida Tan Sri Datuk RM Jasni, Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Nur dan Isteri Datin Sri Haja Julia Salak. Peralihan Sabah ke fasa 4 Pelan Pemulihan Negara esok nyata memberi impak positif kepada rakyat di negeri ini. Masing-masing menzahirkan rasa syukur atas usaha kerajaan persekutuan maupun negeri dalam membendung penularan wabak COVID-19 sejak tahun lalu. Meskipun banyak kelonggaran akan diberikan khususnya dalam sektor ekonomi, rakyat Sabah akur dan sedar bahawa ia bukan lesen untuk mengabaikan pematuhan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM bagi mengekang penularan COVID-19. Sabah telah melangkah ke fasa 4. Itu satu perkembangan yang sangat positif untuk pembangunan, perkembangan dan peningkatan perindustrian serta perniagaan di Sabah. Terima kasih dengan peranan kita. Terima kasih dengan kerajaan negeri kita yang sentiasa bekerja mencari jalan penyelesaian. Saya rasa gembira disebabkan pembukaan sekolah dibenarkan sudah, sama dengan majlis-majlis seperti perkahwinan, majlis sosial lah, dalam 50% telah dibenarkan. Patuhi SOP, jarak. Yang paling penting kita patuhi nasihat kerajaan dari semasa ke semasa. Perasaan saya kita kena belajar hidup dengan norma baru lah. Dengan kelonggaran yang kita bagi ini kita kena hargai. Sangat membantu berbanding yang mula-mula kita hadapi. Langsung tidak dapat kita buat apa-apa kan dengan kita terpaksa bekerja di rumah, dapatkan duit sampingan pun ada yang banyak yang kena bagi berhenti kerja. Perasaan sangat gembira kerana selama ini kita masih di fasa yang sebelumnya, kita boleh jumpa dengan family yang jauh, yang mungkin selama ini tidak jumpa kan. Paling penting kita ikut SOP. Dialu-alukanlah masa keempat ni sebab keadaan ekonomi kita ni pun kira okey lah. Orang ramai pun banyak sudah keluar ni. Tapi di samping ramai keluar tu, kita ingatlah bahawa SOP kita mesti jaga juga, penjarakan kita mesti jaga jugalah. Semalam, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan yang juga jurucakap COVID-19 bagi negeri Sabah, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, menerusi kenyataannya memaklumkan kerajaan negeri melalui sidang mesyuaratnya bersetuju agar Sabah beralih ke fasa 4 berkuat kuasa esok berdasarkan nilai ambang yang telah dipenuhi. Sementara itu ketika dihubungi RTM, Pengarah Pendidikan Negeri Sabah, Datuk Dr. Misterin Radin berkata, selaras pengumuman tersebut, bagi sektor pendidikan, pihaknya dijangka akan memberi perincian berhubung persediaan pembukaan sekolah di negeri ini minggu depan. Pembukaan tamu mingguan Jalan Gaya Kota Kinabalu yang masuk minggu kedua hari ini terus mendapat sambutan menggalakkan daripada orang ramai. Tinjauan RTM, aktiviti perniagaan di tamu tersebut kembali pulih secara berperingkat dengan pematuhan SOP yang ditetapkan oleh Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK. Antara SOP ditetapkan pihak DBKK termasuklah pengunjung dan penjajah yang masuk ke tamu mingguan perlu lengkap vaksin, mendaftar menerusi aplikasi MySejahtera, mengimbas suhu serta sentiasa memakai pelitup separuh muka. Manakala bagi penjajah, penjarakan 2 meter antara gerai wajib dipatuhi. Pengunjung dan penjajah yang ditemui RTM berkongsi rasa syukur dan gembira dengan pembukaan semula tamu mingguan ini. Sekarang ni boleh nampaklah kita punya kerancakan, semakin ramailah orang mula turun dan merasakan pengalaman yang lama sudah yang kita terkurung disebabkan PKP. Tapi Alhamdulillah sekarang saya tengok pun masyarakat makin sedar dan menjaga dirilah. SOP kami pun dikawal oleh DBKK
dan pembeli pun kalau membeli jaga jarak lah, dan saya sangat sukalah sekarang pembukaan dia ni. Main pesuang kita tamu ngak mesti dah full vaksin lah. Dong anu full vaksin ngak boleh semua. Tamu yang dibuka ini adalah sangat bagus bagi saya karena dia mengikut piawaian SOP. Masuk keluar juga diperiksa. Seiring norma baru, konsep penggiliran dilaksana di tamu ini bagi membendung penularan wabak COVID-19 setelah mengambil kira jumlah penjajah tamu yang ramai pada satu masa. Bagaimanapun di BKK memberi jaminan akan menambah bilangan penjajah dari minggu ke minggu bergantung kepada tren kes COVID-19 di Bandaraya Kota Kinabalu. Baik, sekian paparan dari Sabah. Utamakan kawalan kendiri, patuh SOP. Terus ikuti lebih banyak perkembangan semasa dalam berita wilayah. Kembali bersama Nurul. Silakan Nurul. Terima kasih Inisia di atas perkembangan itu. Terengganu tidak terkecuali daripada kesan fenomena air pasang. Penduduk berhampiran pantai Kuala Kemaman siap siaga menghadapi sebarang kemungkinan berlakunya fenomena air pasang besar. Pengalaman berdepan fenomena tersebut sebelum ini banyak mengajar mereka melakukan segala persiapan awal yang perlu. Setiap tahun apabila berlaku ombak dan air pasang besar, penduduk terpaksa menerima hakikat berdepan keselamatan diri dan keluarga, malah kemusnahan tempat tinggal serta kehilangan harta benda. Salah seorang penduduk Nordin Ali Muhammad Nur berkata, kejadian air pasang besar kali ini agak berlainan kerana tiada letupan angin kencang yang boleh mengakibatkan ombak kuat. Sebelum ini rumahnya pernah musnah di badai ombak besar menyebabkan terpaksa membina kediaman baharu. Saya berasa bimbang juga. Pasal air ni kadang-kadang dia air pasang ni dia pakatah. Yang kita lemah ni takut angin. Kalau dia sabit dengan angin tak apa. Pasal maknanya kalau dia terkutuh ni kalau dia kuat lah. Kalau dia dah setok dengan angin tak apa. Ni kalau macam ke ombak besar, ni main ombak besar biasa. Kalau dalam ni kira masa terkujuh memang dia akan ni dia akan air akan melepasi batu ni. Biasa gitulah. Memang bimbang lah. Kalau sini kawasan sini memang biasa gitulah. Sementara itu, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Cukai Muhammad Zailani Abdullah berkata, sejumlah anggota telah ditempatkan di beberapa lokasi sepanjang 10 km pantai Kuala Kemaman. Pihak kami Jabatan Bomba melakukan rondaan bagi melihat keadaan air, terutama ketika air pasang pada tahap yang maksimum, iaitu di sebelah tengah malam, dan selalu mengingatkan kepada penduduk supaya bersiap sedia dan berwaspada setiap apa yang berlakulah. Penyertaan lebih ramai golongan bukan Bumi Putra dalam kurs siswa-siswi pertahanan awam kurs SISPA amat diperlukan kerana kemahiran mereka sangat membantu semasa menghadapi bencana termasuk dalam aspek komunikasi. Menurut Ketua Pesuruhjaya Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM, Datuk Ruslan Wahab, penyertaan bukan Bumi Putra dalam pasukan itu masih rendah iaitu kurang 5% dalam setiap pengambilan. Justru bagi menyelesaikan isu berkenaan, APM melantik 30 hingga 40% pegawai bersekutu dalam kalangan bukan Bumi Putra. Mereka diharap dapat menarik minat mahasiswa bukan Bumi Putra menyertai pasukan berkenaan. Jadi saya menyeru supaya mahasiswa yang bukan Bumi Putra Chinese atau India ni untuk menyertai lah sukarelawan berkenaan sebab banyak tugas-tugas masa bencana ni kita perlukan juga mereka untuk membantu. Beliau maklumkannya kepada pemberita selepas Majlis Pentauliahan dan Perhimpunan Kurs SISPA peringkat kebangsaan kali ke-12 di Universiti Malaysia Pahang, Kuantan. Persediaan awal menghadapi banjir.
Dapatkan maklumat tentang banjir di tempat anda melalui hebahan radio, televisyen, media sosial, agensi kerajaan yang berkenaan serta bilik gerakan banjir negeri atau daerah yang berhampiran. Periksa saluran air seperti longkang supaya tiada halangan. Pastikan lokasi pusat pemindahan dan pusat bantuan bencana di tempat anda. Sediakan peralatan kecemasan dan bekalan makanan yang secukupnya. Pastikan seluruh ahli keluarga anda sentiasa peka dengan perubahan persekitaran. Perkembangan sukan, Sabah FC menamatkan kemarau kemenangan apabila mengutip 3 mata penuh selepas menewaskan Kelantan FC 2-1 di Stadium Likas, Kota Kinabalu dalam perlawanan ke-5 TMPL Malaysia malam tadi. Sabah FC pada awalnya dikejutkan dengan jaringan awal Kelantan FC hasil percubaan jarak jauh Cik Muhammad Safwan Hazman Cik Hassan pada minit ke-5 menewaskan Ruzaimi Rohim. Bagaimanapun anak buah Datuk Ong Kim Swee menyamakan kedudukan hasil jaringan penalti pada minit ke-7 yang disempurnakan Amri Yahya. Pada babak kedua, pemain pertahanan kedua-dua pasukan perlu bekerja keras kerana Sang Badak dan The Red Warriors saling berbalas serangan. Gol kemenangan Sabah hadir di minit-minit terakhir melalui pemain gantian Syahrizan Saidin hasil hantaran jauh Gerald Gadid ke dalam kawasan penalti Kelantan FC. Berbangga dengan pencapaian ini, bagaimanapun Ketua Jurulatih Sabah Datuk Ong Kim Swee menegaskan pasukannya perlu bekerja keras untuk mengutip 3 mata penuh bagi melayakkan diri ke peringkat seterusnya. Kita tetap perlukan kemenangan dengan PJ City. Jadi kita harus mengambil kesempatan terutamanya bermain di tempat sendiri untuk mendapatkan keputusan. Kemungkinan permainan tidak begitu baik tetapi keputusan pada perlawanan terakhir dengan PJ City amat penting. Menurutnya, pemain muda yang diturunkan semalam memerlukan lebih banyak pendedahan serta masa bagi memperbaiki dan mematangkan corak permainan di atas padang. Pasukan Sabah FC akan bertemu PJ City FC dalam satu lagi perlawanan penting bagi menentukan pasukan yang akan mengiringi JDT beraksi di peringkat suku akhir pada kumpulan D. Dalam pada itu, Kelantan United FC gagal memanfaatkan bermain di laman sendiri selepas tewas 1-3 kepada Kedah FC dalam saingan kumpulan C. Bermain di Stadium Sultan Muhammad ke-4, pemain sayap Kedah FC Muhammad Syazwan Zainun menjaringkan gol pertama minit ke-32 sebelum kapten pasukan Badrul Bakhtiar menambah derita tuan rumah untuk jaringan kedua 3 minit selepas itu. Namun Kelantan United FC berjaya merapatkan defisit jaringan kepada 1-2 menerusi sepakan percuma Fakhrul Zaman Wan Abdullah pada minit ke-72. Namun ia tidak menghalang dominasi Kedah dengan ledakan gol untuk pemain gantian Muhammad Fayad Muhammad Zulkifli Amin pada minit ke-85 untuk Halang Merah terus di depan memimpin perlawanan hingga ke whistle tamat. Baik saudara, berita wilayah hari ini berakhir. Keluarga Malaysia terus amalkan kawalan kendiri, sentiasa patuhi SOP, kita semua pasti menang. Yang sahih di berita RTM. Saya Nur Zamri. Assalamualaikum dan kita berjumpa lagi.